Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih Yati, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bertemu pada petang ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita dan mengiranya sebagai salah satu amal kita, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi bila berbicara tentang kemuliaan atau kedudukan seorang guru, sebenarnya guru ni sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran dan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang mulianya seorang guru. Mulianya ilmu, mulianya seorang pendidik, mulia seorang orang yang mengajar orang lain tentang kebaikan. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan adalah tidak baik, tidak elok kalaulah orang beriman itu semuanya keluar berperang. Hendaklah ada di sebahagian mereka yang tinggal dan mana mereka ini mendalami ilmu agama. Untuk apa? Untuk mereka memberikan peringatan kepada kaum mereka ketika mereka pulang kepada mereka. Mudah-mudahan mereka mendapat peringatan. Jadi di sini menunjukkan bahawa di sana perlu ada satu golongan yang mendalami ilmu, khususnya ilmu agama, dan mana mereka ini berperanan untuk memberikan peringatan kepada kaum mereka tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang lain, wa iz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinannahu lin-nas wa la taktumunah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia dari orang-orang yang telah diberikan kitab, demi sesungguhnya hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada umat manusia dan jangan sekali-kali kamu menyembunyikannya. Dan banyak lagi antaranya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi menyatakan man dalla ala khairin falahu misla ujuri fa'ilihi. Dan barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang maka dia dapat pahala sebagaimana orang yang buat. Dan banyak lagi sebenarnya dalil-dalil yang menunjukkan bahawa seorang guru itu sebenarnya sangat mulia. Yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang saya nak sebutkan di sini, kita sebagai guru, mungkin ada di sana ramai guru-guru yang sedang mendengar. Betul. Kan, ramai yang mendengar, supaya mereka merasa izzah, mereka merasa bangga, iftikhar bahawa mereka ni adalah seorang guru yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali mereka merasa rendah diri. Betul. Kan, sebab ada sebahagian guru, tak semua, tak semua. Kadang-kadang dia rasa aku ni rendah. Guru je pun, mana mungkin aku guru tadika je, aku guru sekolah rendah je. Betul. Kan, gaji kecil, kan, malah mungkin ada yang kontrak dan sebagainya. Sebenarnya tak kira siapa kita, sama ada kita seorang pensyarah universiti ataupun guru sekolah menengah ataupun guru sekolah rendah, bahkan guru tadika sekalipun, siapakah kita, dan sama ada kita guru agama, guru matematik dan guru sains, kita adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana kita memberi ilmu kepada manusia, dan orang yang beri ilmu kepada manusia ni ialah orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dia katanya semuanya terletak pada Allah SWT. Allah yang menghitung setiap sesuatu, ya. Itu dia. Dan bila cakap tentang kedudukan yang tinggi di dalam di sisi Allah SWT, tak cukup dengan itu sebenarnya, ya. Dan kalau kita lihat di dunia lagi, ya, Allah dah balas dengan pandangan mulia dalam masyarakat juga, ya. Seorang guru ni kat mana kalau kita kenal cikgu, kalau kat kampung tu ada cikgu, seorang cikgu, InsyaAllah akan dimuliakan oleh masyarakat sekeliling, insyaAllah. Dan kalau kita lihat juga berdasarkan kepada kedudukan yang mulia ini, sebenarnya bagaimana sepatutnya sikap murid dan juga anggota masyarakat yang ada di sekeliling ini terhadap seorang guru itu sendiri, Ustaz, sebenarnya? Baik. Apabila guru itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang itu dia mulia di sisi Allah, bermakna dia akan mulia di sisi manusia. Dan sepatutnya seorang murid dia menghormati gurunya, dan sebagai anggota masyarakat, sebagai ibu bapa, kita kena ajar anak-anak kita supaya hormat guru, kan, kerana, dan ini yang menyedihkan sebenarnya, kerana fenomena akhir-akhir ini ramai anak-anak kita yang tak hormat guru dia, dan malah yang lebih mengecewakan kita, sebahagian ibu bapa sendiri sebenarnya yang seolah-olah mengajar anak dia supaya tidak hormat pada guru. Maknanya
mungkin kadang-kadang dia tak puas hati dengan cikgu, dia sendiri yang mengkritik guru-guru di hadapan anak-anak dia. Sedangkan di sana banyak sebenarnya ulama-ulama memberikan garis panduan kepada kita untuk kita menghormati guru, menghormati orang yang lebih alim, menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Sehingga kan Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin mengkhususkan satu bab yang dinamakan bab tawqirul ulama wal kibar wa ahlul fadl, yang mana di sana Imam Nawawi meletakkan, menyusun banyak hadis-hadis bagaimana arahan supaya kita menghormati orang-orang yang berilmu. Dan Imam Nawawi menyebut di satu hadis ataupun ayat Al-Quran, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, adakah sama orang-orang yang mengetahui itu dan orang-orang yang tidak mengetahui. Dan kalau kita lihat dalam sepanjang sejarah pada ulama, di sana banyak ulama-ulama memberikan contoh tentang penghormatan mereka kepada ulama. Sebelum itu kalau ada diriwayatkan bagaimana seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia melihat dia melihat Zaid bin Sabit menaiki tunggangan, rakib Zaid bin Sabit. Maka Ibn Abbas radhiyallahu anhu fa akhadha Ibn Abbas bi rikabihi, Ibn Abbas ambil tunggangan Zaid bin Sabit itu, bawa mengheret tunggangan itu. Dan Zaid bin Sabit berkata kepada Ibn Abbas, la taf'al ya ibn ammi Rasulillah, jangan kamu buat macam ni ya sebab ibn ammi Rasulillah, anak kepada bapa saudara Rasulullah, jangan kamu buat begini. Kerana Zaid bin Sabit pun menghormati Ibn Abbas. Dan Ibn Abbas dia mengatakan faqala, dia kata hakaza umirna an naf'ala bi ulama'ina, demikianlah kami diperintahkan untuk kami lakukan pada ulama-ulama kami. Dan Zaid berkata, dia kata berikan tanganmu. Zaid kata berikan tanganmu. Dan apabila Ibn Abbas memberikan tangannya, Zaid mencium tangan Ibn Abbas. Dan Zaid pula kata hakaza umirna an naf'ala bi ahli baitin nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para sahabat saling menghormati di kalangan mereka. Dan diriwayatkan bagaimana seorang ulama yang terkenal, Ishaq bin Asy-Syuhaidi ataupun Asy-Syahidi, dia kata kuntu ara Yahya Al-Qattan yusalli al-asr. Dia tengok Yahya Al-Qattan ini sembahyang asar. Kemudian Yahya Al-Qattan ini lepas sembahyang asar, dia bersandar di masjid sambil berdiri. Dia bersandar dan datang beberapa orang ulama, anak-anak murid dia, antaranya Ali bin Al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, datang kepadanya dan bertanya kepadanya beberapa hadis dan belajar daripada beberapa hadis dalam keadaan berdiri sampailah masuk maghrib. Sampai maghrib. Sepanjang waktu daripada asar sampai maghrib berdiri. Dan Yahya Al-Qattan ini tak kata suruh duduk pun, dia kata. Dia tak kata pun suruh duduk. Oleh kerana guru dia tak suruh duduk, mereka berdiri walaupun daripada asar sampai ke maghrib. Dan diriwayatkan juga Al-Imam Asy-Syafi'i. Dia kata bagaimana dia menghormati Imam Malik. Dia kata hatta rubbama kuntu akunu fi majlisi, apabila aku berada dalam majlisnya, yang mana ketika aku menyelakkan kertas-kertas itu, mana aku selak dengan perlahan-lahan agar Imam Malik tak mendengar bunyi selakan itu. Makna hebatnya penghormatan ulama-ulama dulu pada guru mereka. Dan yang kita bimbang hari ini ialah anak-anak murid kita sebenarnya tak ramai yang tidak menghormati guru. Dan menyedihkan lagi sebagaimana saya sebut tadi, kadang-kadang ibu bapa sendiri sebenarnya mengajar anak-anak mereka untuk tidak menghormati guru. Sebab tu ada kes-kes yang kita lihat kadang-kadang guru pun menyerang pihak sekolah, tak puas hati dengan guru, kan, tak puas hati dengan apa yang berlaku, maka menyerang pihak sekolah. Maka sebenarnya di sini sebenarnya kita mengajar anak-anak kita satu perkara yang tak baik. Sepatutnya kita memberikan satu penghormatan yang tinggi kepada guru, dan insya-Allah di sana ada keberkatan. Kerana sekali seorang itu bergelar guru kepada kita, dia adalah guru kepada kita untuk selama-lamanya. Dan apabila kita menghormati dia sebagai seorang guru, insya-Allah di sana ada keberkatan. InsyaAllah. Itu kata orang tu, bila kata guru tu menyampaikan ilmu tu kata orang diibaratkan seperti cahaya, mana mungkin kita nak tak menghormati orang yang memberikan kita cahaya, sepatutnya itu yang diterapkan dalam diri anak-anak kita. Dan juga untuk anda waktu ini yang ingin sama-sama berinteraksi bersama dengan yang bagi Ustaz Amri kita, boleh hubungi kami di talian di 0362051500 bercakap dengan sahabat rakan kita, rakan penerbit rancangan kanan Mas Lina alias menanti anda di sana. Dan
Dan untuk anda juga boleh terus saja letakkan komentar anda di facebook.com/ikim.fm. Bakal kita kongsikan persoalan anda dan juga komentar anda, dan juga menerusi SMS juga bakal kita kongsikan persoalan anda dengan menekan IKIM. Jarakkan persoalan anda dan hantar SMS anda ke 39111. Dan Ustaz, bila cakap tentang kemuliaan guru ni, betapa tingginya pangkat ataupun kedudukan guru itu dalam masyarakat dan juga dalam sekolah dan sebagainya. Nak tahu juga antara bila cakap kedudukan itu, apakah sebenarnya ciri-ciri ataupun sifat yang perlu ada pada seorang guru tu? Ya, kadang-kadang kita takut juga disebabkan ciri-ciri dan sifat itu jugalah yang menyebabkan guru tu dipandang rendah oleh masyarakat. Bagaimana? Betul. Maknanya walaupun kita kata tadi guru tu sebenarnya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan guru tu sepatutnya dihormati. Betul. Itu yang sepatutnya bagi pihak murid dan masyarakat serta ibu bapa. Manakala mereka mesti menghormati guru sebagai seorang guru. Walau bagaimanapun di sana sebagai seorang guru, dia menyedari bahawa dirinya adalah mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia seharusnya membekalkan diri dia sebagai seorang yang benar-benar layak digelar guru. Sebab itulah seorang guru sepatutnya dia pertama dia perlu memiliki ilmu yang mendalam di bidang dia sendiri. Kalau dia sebagai seorang guru agama, dia mendalami ilmu agama itu sehingga dia mampu untuk membimbing anak-anaknya. Begitu juga kalau dia seorang guru matematik, dia betul-betul mahir di bidang matematik untuk dibimbing anak-anak dia, ilmu matematik yang benar, yang betul. Dan juga seorang guru juga perlu di samping mendalami ilmu yang di bawah bidang dia, seorang guru juga perlu mempunyai pengetahuan yang luas. Bukan sekadar ilmu yang di bawah bidang yang dia mengajar, tapi seharusnya dia juga mempunyai kemahiran di sudut komputer umpamanya, di sudut pengurusan diri, kemahiran yang lain juga, kemahiran yang lain berada. Kan? Di samping itu seorang guru perlu ikhlas dalam kerja dia. Dan sebagaimana yang kita sebut tadi, bahawa seorang guru ini walaupun mungkin dia mendapat gaji-gaji yang dikurniakan kepada dia, tapi apa yang penting apabila kita sedar bahawa seorang guru ni mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia kena cari kemuliaan itu. Iaitu dia kena rasakan bahawa dia mengajar ini adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengajar untuk mendidik anak-anak didik dia menjadi seorang yang baik, bukan sekadar mendapat ilmu. Contoh kalaulah dia mengajar ilmu sains ataupun fizik, mungkin anaknya nanti anak muridnya nanti menjadi seorang jurutera, seorang engineer. Kita nak anak dengan hasil daripada ilmu itu sebenarnya dia menjadi seorang jurutera yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila guru dia ikhlas mengajar ilmu engineering itu adalah untuk menjadi dia seorang manusia yang baik. Apabila seorang guru contoh dia mengajar geografi kepada anak-anak muridnya, bukan sekadar untuk memberi ilmu geografi kepada anak muridnya. Sepertinya seorang guru geografi itu mengajar anak murid dia ilmu geografi dalam masa yang sama mendidik anak murid dia menjadi seorang hamba Allah yang mengenal Allah, pencipta alam ini yang sangat indah ini. Mana dia kena ikhlas, bukan hanya sekadar untuk mendapat ganjaran-ganjaran tertentu, tapi dia bekerja itu ialah kerana Allah untuk mendapat kemuliaan itu, kemuliaan yang kita sebutkan tadi. Dan juga seorang guru perlu berkepribadian yang menarik sebagai contoh kepada kepribadian menarik, yang maknanya secara luaran, fiziknya. Secara luaran dia, maknanya penampilannya, pakaiannya, tingkah lakunya yang agar menjadi contoh kepada anak-anak murid dia. Dari situlah insya-Allah akan datang penghormatan daripada anak-anak murid insya-Allah. Dan mereka insya-Allah akan jadi idola kepada anak-anak murid dia. Betul. Saya percaya kalau kata guru jaga sasiah, akhlak dan juga penampilan ni sampai bila-bila anak murid akan ingat. Saya percaya. Dan saya nak tanya juga bercakap tentang ikhlas ni, bukannya mudah nak ikhlas ni. Kadang-kadang tahun pertama sampai tahun ketiga tu mungkin bolehlah ikhlas tu kan, sebab ada semangat lagi tu. Ya ustaz, dia ada semangat nak mengajar, jadi boleh ikhlas di situ. Dan bila dah seterusnya tu kadang-kadang kurang ikhlas tu. Jadi macam mana sebenarnya nak kekal ikhlas? Satu, dan keduanya istiqamah dengan keikhlasan tu. Dan kita simpan dulu soalan ni. Kita nak beri laluan juga kepada rakan-rakan pendengar kita yang sudah membuat panggilan di talian kita waktu ini. Dan daripada Gombak, Encik Amran kita di talian. Silakan Encik Amran dengan soalan mungkin pada yang bagi ustaz, silakan. Saya ada sikit pandangan lah mengenai pendidik di zaman sekarang. Saya ada pengalaman dulu masa saya masih ingat lagi sampai sekarang saya di Taski, kalau tak silap saya, tarikat Islam. Dan semua guru-guru pada masa tu saya masih ingat sampai sekarang. Saya rasa guru dan pendidik sekarang makin ketandusan nilai mendidik. Itu yang dicari selama ni. Dan saya selalu berurusan dengan guru sebab saya aktif bidang sastra, dan saya
agak kurang nampak nilai mendidik tu, terutama di institusi pendidikan itu sendiri, pendidikan tinggi terutamanya, walaupun di universiti yang saya belajar. Itu katanya ketandusan nilai pendidik. Itu terima kasih kepada Encik Amran daripada Gombak. Sebenarnya macam mana Ustaz yang dikatakan nilai mendidik, dan mungkin respon sedikit pada apa yang telah ditanyakan oleh Encik Amran kita. Baik, pertama terima kasih kepada Cik Amran, dan memang satu pandangan yang sangat baik sebenarnya. Dan inilah yang kita bicarakan tadi sebenarnya. Apabila guru dia memahami bahawa dia bukan hanya sekadar memberi ilmu, tetapi dia sebagai seorang murabbi, seorang pendidik kepada anak-anak murid dia. Dan perkara ini datang daripada kefahaman dia bahawa dia bekerja sebagai guru ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia ditugaskan untuk mendidik anak-anak dia untuk menjadi seorang yang tidak baik kepada lebih baik, daripada seorang yang tidak berilmu kepada berilmu. Betul. Dan dia akan dipertanggungjawabkan dengan amanah yang diberikan kepadanya. Apabila perkara ini datang dalam diri seorang guru, dia faham bahawa dia bekerja ini ialah, walaupun mungkin peringkat awalnya dia memilih kerjaya sebagai guru ini mungkin bukan pilihan yang pertama Saya tapi setelah dia menjadi seorang guru, seharusnya dia bersyukur. Betul. Kerana inilah sebenarnya kerjaya yang terbaik, yang bukan sekadar mendapat manfaat di dunia tapi juga di akhirat. Sebab itulah sebenarnya apabila seorang guru mempunyai jiwa pendidik, dia tidak akan rasa terbeban dengan kerja-kerja dia. Malah semakin banyak kerja, sebagaimana yang saya nyatakan, semakin banyak, semakin ramai murid yang nakal, semakin seronok dia. Semakin banyak lah ya, banyak pahala-pahala dia, kan? Jadi yang merungut ni kalau ada anak murid yang nakal-nakal sikit tu, anggaplah sebagai bekalan untuk pahala kita ya, saluran. Kerana Nabi SAW pernah berkata kepada Muaz bin Jabal, Nabi kata, wa an yahdiyakallahu rajulan wahida khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalaulah kamu boleh bagi hidayah disebabkan kamu seorang manusia dapat hidayah, maka lebih baik bagi kamu daripada dunia dan apa yang ada dalamnya. Apakah jadi apabila seorang guru memahami perkara ini, maknanya dia akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mendidik anak-anak didik dia, walaupun dia seorang nakal. Tapi dia nak didik anak-anak murid dia menjadi daripada seorang yang mungkin seorang yang nakal, seorang yang tidak berilmu, sehingga menjadi seorang yang baik. Dan dia yakin bahawa ganjarannya sebenarnya itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya perkara inilah yang perlu kita berikan peringatan kepada guru, bahawa sebenarnya walaupun mungkin mereka tidaklah sekaya kawan-kawan lain, tapi sebenarnya mereka kaya di akhirat, insya-Allah. Ya, itu pendapatan yang ditunda tu katanya, dikutip di akhirat nanti. Dan bila cakap tentang itu, Ustaz, saya teringat satu perkongsian oleh saudara muslim kita ya, saudara baru. Dia kata bagaimana mendapat hidayah tu daripada sekolah lagi. Ya, bayangkan di sekolah melihat akhlak dan juga tutur kata guru menyebabkan dia tertarik pada Islam. Tahu besarnya ya, kata orang tu berdakwah dengan guru-guru ni. Dan waktu ni kita nak raikan lagi ya, Ustaz ya, daripada rakan pendengar kita tadi. Kalau dari Gombak, kali ni kita ke Sabah, Ustaz, daripada Encik Fazli di Sabah. Silakan Encik Fazli. Ya, saya nak bertanya Ustaz lah. Ya. Yang saya difahamkan sekarang ni, topik diskusi sekarang ni berkenaan dengan kemuliaan seorang guru lah. Ya, betul. Jadi apa yang pemahaman saya lah, yang seorang guru ni ialah mengajarkan kepada anak-anak muridnya sama ilmu-ilmu, berbagai-bagai ilmu lah, tak kira lah ilmu duniawi ke ilmu ukhrawi ke ya. Jadi cuma mungkin apa yang mungkin saya ingin bertanya yang berbahagia Ustaz lah, macam guru ni yang kita tahu, kita memang patut hormati guru yang, dan memang tapi apa pula pandangan Ustaz macam mungkin pada masa kini, ya, mungkin kita tidak wajar untuk menyalahkan guru. Sebaliknya kita kena menyalahkan mungkin anak murid yang kurang ajar ke apa ke. Cuma macam mana pula Ustaz dengan yang sebilangan sebahagian guru, maksud saya apa yang dia ajarkan atau dia sampaikan kepada anak-anak muridnya tu maksud saya tidak dipraktikkan sendiri oleh guru tu. Malahan setengah-setengah guru macam dari segi akhlaknya, di luar daripada pembelajarannya tu adalah perlainan, ditunjukkan daripada apa yang diajarkan pada murid-muridnya. So maksud saya tu macam mana, itulah apa pandangan Ustaz lah berhubung berkenaan dengan
perkara ni. Ya, terima kasih Cik Fazli, kita dari Sabah. Bagaimana tu Cik Ustaz? Dan mungkin juga saya boleh satukan juga dengan persoalan di FB kita daripada Johnny Iskandar Ibnu Buhari yang datang daripada Bengkalis, Riau ni. Kata bagaimana caranya kita bisa memuliakan guru yang terkadang gaya hidupnya kemoden-modenan, sedangkan kita tahu hal itu akan menyebabkan perubahan akhlak bagi generasi emas ataupun remaja. Bagaimana tu? Mungkin kita boleh Baik. Terima kasih banyak kepada saudara-saudara yang bertanya. Satu soalan yang sangat baik sebenarnya tentang isu penghormatan pada guru, tentang isu sebenarnya guru sendiri yang kadang-kadang tidak memberi contoh kepada anak-anak muridnya. Saya melihat daripada dua sudut. Yang pertama di sudut guru sendiri. Sebagaimana saya sebutkan tadi, bahawa seorang guru sebenarnya dia perlu menjadi seorang manusia yang baik. Kerana apabila dia mengajar seseorang tentang kebaikan, dia perlu menjadi seorang yang baik. Apabila dia mengajar anak muridnya tentang berkata benar, guru perlu berusaha untuk menjadi seorang yang berkata benar terlebih dahulu. Walaupun mungkin dia masih ada sifat-sifatnya yang terbaik, tapi sebagai seorang guru, dia perlu berusaha. Saya nyatakan lagi, perlu berusaha untuk menjadi seorang yang baik. Kalaulah dia mengajar anak-anak murid dia supaya menepati waktu, seorang guru perlu berusaha untuk menjadi seorang yang menepati waktu. Bermakna mereka tidak boleh selesa berada dalam keadaan sifat-sifat yang tidak baik itu. Guru sendiri, dia perlu berusaha untuk membaiki diri ini sebagai seorang guru. Dan dia faham bahawa inilah sebenarnya tanggungjawab yang perlu dia lakukan. Di sudut anak murid pula, walaupun mungkin di sana ada guru-guru mereka yang mungkin di sana ada sedikit kelemahan, tapi saya melihat sebagai seorang murid, mereka seharusnya memahami bahawa guru mereka bukannya malaikat yang diturunkan untuk mengajar mereka. Dan guru mereka sendiri seorang manusia biasa yang mungkin ada kelemahan. Maknanya selagi mana mereka seorang murid, walaupun siapa guru mereka, walaupun bukan Islam sekalipun, seorang murid perlu menghormati guru je. Perlu mengikut dan perlu memberikan penghormatan pada guru kerana mereka memberikan ilmu kepadanya. Mungkin di sana ada sedikit-sedikit kelemahan, seharusnya seorang murid tidak membesarkan perkara itu, tidak melihat kelemahan-kelemahan itu sebagai sebab untuk dia tidak menghormati guru. Dan sekiranya kedua-dua pihak ini, mana seorang guru sentiasa membaiki dirinya, menambahkan kepribadiannya dengan akhlak-akhlak yang baik, dan masa yang sama murid menghormati seorang guru tidak kira siapa gurunya. Betul. Maknanya perlu ada sikap itu. Dan begitu ibu bapa. Ibu bapa seharusnya tidak memberikan contoh yang tidak baik kepada anaknya. Mungkin kadang-kadang ibu bapa sendiri tak puas hati dengan guru-guru. Jangan sekali-kali menceritakan ataupun kritik guru di hadapan anak-anak. Kalaulah ibu bapa tak puas hati dengan guru, seharusnya mereka pergi ke sekolah. Kalau sekolah itu berhampir dengan rumah, berjumpa dengan pengetua ataupun guru besar terlebih dahulu. Kerana sekolah itu ada kehormatannya. Sekolah itu mana tidak boleh terus serang pada guru. Kena jumpa pengetua, kena jumpa dengan guru besar, mengadukan hal. Perlu ada tertibnya. Perlu ada tertibnya. Maknanya institusi guru itu perlu dihormati. Walaupun mungkin ada sedikit kelemahan, tapi perlu dihormati. Kalaulah masyarakat kita tidak menghormati institusi guru, kalaulah murid kita tidak menghormati guru, siapa yang nak menghormati guru? Jadi kesimpulannya kedua-dua pihak sebenarnya. Guru perlu baki diri dan anak murid perlu menghormati guru dan mungkin tidak membesarkan keburukan-keburukan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada guru. Itu dia. Dan waktu ini kita nak raikan lagi rakan pendengar kita datang daripada Kuala Lumpur, daripada Encik Zaki. Persoalan Encik Zaki, silakan Encik Zaki bertanya waktu ini. Okey, Assalamualaikum. Soalan saya ialah kadang-kadang kita ada satu ilmu, kemudian ilmu tu kita nak mengajar kat orang, jadi kita nak kenakan charge. Lepas tu kadang-kadang orang kata, kenapa nak charge tinggi ni, kenapa nak ikhlas ni kan. Jadi kita sebetulnya nak bagikan kita punya charge ataupun rate kita nak mengajar orang tu. Jadi apa pendapat Ustaz? Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terjadi kalau guru tu nak mengajar tuition sebagainya ni, bagaimana tu Ustaz? Baik. Satu persoalan yang baik juga. Apabila kita bicarakan tadi tentang ikhlas, adakah tidak boleh seorang guru diupah hasil daripada ilmu yang diberikan? Sebenarnya apabila kita menerima upah daripada ilmu yang kita ajar, tidak bermakna tidak ikhlas di sana. Kerana kadang-kadang guru pun ada keperluan hidupnya. Maknanya dia sebagai seorang manusia biasa yang menjalani kehidupannya dan kerjaya sebagai seorang guru.
Maknanya dia perlu menyara hidupnya sendiri, menyara keluarganya, menyara anak-anaknya dan sebagainya, dan memenuhi tuntutan hidupnya. Dan dia mengambil daripada sedikit khidmatnya itu upah untuk dia menyara kehidupannya, dan di sana bukanlah untuk membayar ilmu yang dipelajari. Walau bagaimanapun, mana sekiranya seorang guru ingin mengambil upah daripada ilmu yang dia diajar kepada anak-anak muridnya, seharusnya saya berpandangan seharusnya di sana ada kewajaran ataupun had-had yang tertentu. Maknanya tidaklah mengambilkan bayaran yang terlalu tinggi kan, sehingga kan hilang keberkatan dan hilang nampak keikhlasan itu. Dan sebenarnya Nabi SAW sendiri dalam satu kisah bagaimana sahabat minta upah, menerima upah daripada khidmat yang diberikan, walaupun mungkin tak tepat pada pengajaran, tapi maknanya Nabi sendiri mengikrarkan maknanya boleh di sana untuk mengambil upah dalam khidmat-khidmat kita memberikan ilmu kepada orang. Jadi bagi saya berpandangan tidak ada halangan sebenarnya, dengan syarat mana tidak diberikan bayaran-bayaran yang melampau di sana. Dan sekali lagi saya tegaskan bahawa sebarang bayaran, sebarang ganjaran yang didapat daripada ilmu yang dipelajari tidak bermakna bertentangan dengan keikhlasan. Betul. Jadi masyarakat kena tahu benda-benda macam ni kadang-kadang bukannya mudah untuk mengajar itu realiti. Dan realiti, ada juga realiti nak dikongsikan daripada rakan kita Khairuddin Nasri di Facebook kita. Dia kata realitinya tugasan guru ni amatlah mencabar. Dia kata bebanan terlalu berat dan syarat, bukan setakat berat, syarat pula tu Ustaz. Dia kata guru terpinga-pinga mana satu hendak didahulukan, silibus untuk exam, mendidik akhlak dan juga kerja-kerja pengkeranian juga dilakukan. Jadi mungkin kalau Ustaz boleh nyatakan juga kalau apa sebenarnya bekalan yang perlu diambil oleh seorang guru tu sendiri nak mendidik, nak mengajar, bagi kata orang tu nak melaksanakan amanah nak mengikut amanah yang dipikul oleh mereka ni, nak ringankan beban guru yang sedang mendengar waktu ini. Bagaimana sebenarnya Ustaz? Baik, pertama tentang bekalan-bekalan yang perlu diambil oleh guru ini. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, seorang guru itu perlu mempunyai ilmu yang cukup untuk dia mengajar anak-anak muridnya. Dan bekalan yang pertama yang perlu ada pada guru ialah ilmu itu sendiri. Mana guru perlu berusaha untuk menambah ilmunya, sama ada menghadiri kelas-kelas yang banyak sekarang ni, kelas-kelas pengajian sama ilmu agama ataupun ilmu-ilmu yang lain, dan melalui pembacaan bukan sekadar membaca buku-buku yang ringan, tapi sebagai guru sepatutnya membaca buku-buku yang ilmiah dan bagi mendalami ilmu di bidang yang pengkhususannya dan juga di bidang-bidang yang lain. Dan seorang guru juga perlu melengkapkan dirinya dengan ilmu-ilmu pengurusan diri, bagaimana dia mengurus dirinya dan mengurus kerjanya, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknologi maklumat, kemahiran menggunakan komputer dan sebagainya, sehingga dia boleh mengurus dirinya dan kerjaya dengan baik. Di samping itu, seorang guru juga perlu bagi seorang guru Muslim yang saya yakin bahawa yang mendengar ini semuanya Muslim insya-Allah, tidak kira sama ada guru agama ataupun guru akademik, matematik, sains dan sebagainya, seharusnya mempunyai bekalan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mereka seharusnya memiliki keimanan yang mantap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka juga perlu mempunyai hubungan yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seorang guru yang ikhlas seharusnya ada waktu-waktunya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah beri bantuan dia untuk mendidik anak-anak murid dia. Seorang guru juga seharusnya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri hidayah kepada anak-anak murid dia. Seorang guru yang ikhlas juga seharusnya mencari masa untuk minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan hidayah dan petunjuk kepada anak-anak murid dia. Jadi doa-doa inilah sebenarnya yang menggambarkan keikhlasan, dan doa inilah yang sebenarnya yang akan menyentuh hati anak-anak murid kita. Bukan hanya sekadar sentuhan-sentuhan fizikal, ataupun kita hanya sekadar menyentuh minda-minda anak murid kita, tapi kita juga harus menyentuh hati-hati anak murid kita. Jadi seorang guru yang baik seharusnya mempunyai ilmu yang banyak dan juga mempunyai keimanan yang mantap kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
dan dalam masa yang sama mempunyai keikhlasan dan juga mempunyai hubungan yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mempunyai hati-hati yang hidup. Kerana hanya hati-hati yang hidup sahajalah yang mampu untuk menghidupkan hati-hati yang mati. InsyaAllah. Sekiranya guru hati-hati guru sendiri mati, ataupun hati-hati guru sendiri yang jauh keras, jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka takkan dapat untuk menyentuh hati-hati anak murid mereka sebenarnya. Kuatkan dengan doa tadi ya Ustaz, dengan doa kata orang tu, kita berdoa pada anak-anak murid kita, insya-Allah satu masa nanti Allah akan hadiahkan doa-doa daripada pelbagai sumber yang kita tak sangka, mungkin daripada anak-anak murid itu sendiri juga. Dan waktu ini kita nak raikan satu lagi pemanggil, mungkin pemanggil terakhir datang daripada Bangi, Encik Nizam kita di talian waktu ini. Silakan Encik Nizam dengan soalan ataupun pandangan, silakan. Saya nak minta pandangan Ustaz berkenaan dengan tanggungjawab kita sebagai guru yang tidak terhad pada guru saja. Sebab budak-budak biasanya dia tengok contoh pendidikan terima di sekolah. Tapi bagaimana peranan orang ramai sebagai guru dalam masyarakat? Terima kasih Zah, minta ulangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana pula ni? Baik, terima kasih. Terima kasih Cik Nizam. Satu perkara yang saya nak sebutkan di sini, bahawa apabila kita nyatakan guru itu, dia bukan hanya seorang guru yang rasmi di sekolah yang rasmi. Mungkin seorang tukang paip juga seorang guru kepada orang-orang yang di bawah dia. Malah mungkin seorang ahli anggota masyarakat yang tidak ada apa-apa kedudukan, dia juga boleh menjadi guru kepada orang-orang lain. Barang siapa saja yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, yang mana sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi menyatakan, man dalla ala khairin falahu misla ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan kepada seseorang, maka dia akan mendapat pahala sebagaimana orang yang buat itu. Manakala kita mengajar seorang anak jiran kita supaya dia menghormati jirannya, dan anak jiran kita itu ikut apa yang kita buat, dan dia akan pegang sepanjang hayat dia menghormati jiran, menghormati orang yang lebih tua, selagi mana anak jiran kita itu berpegang dengan apa yang kita ajar. Mungkin kita hanya ajar sambil kita balik rumah yang masa tu, kita tegur dia kan. Tapi selagi mana anak itu nanti masuk dalam hatinya dan dia mengamalkan ilmu yang kita ajar itu, selagi itulah kita akan dapat pahala. Sebab itulah sebenarnya setiap anggota masyarakat, setiap individu seharusnya ada dalam diri dia untuk menyampaikan ilmu, walaupun sedikit kepada orang, mengikut kemahiran yang dia ada. Tidak mesti seorang guru sebenarnya. Semua orang boleh menyebarkan kebaikan. Seorang engineer boleh menyebarkan kebaikan. Seorang tukang kebun sekalipun boleh menyebarkan kebaikan. Siapa saja yang boleh menyebarkan kebaikan, dan insya-Allah ia akan mendapat pahala daripada apa yang disebarkan itu, insya-Allah. Insya-Allah. Ya, semua orang boleh pegang title guru itu sendiri. Dan dengan tajuk kita kemuliaan seorang guru ni, Ustaz, mungkin berikan sedikit kesimpulan untuk tajuk kita ini hari ini. Baik, terima kasih Hati. Sebenarnya yang saya nak sama-sama kita sedar pada petang ini ialah, pertama, bagi seorang guru, bahawa seorang guru seharusnya merasakan bahawa dia sebenarnya berada dalam satu bidang pekerjaan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita menjadi seorang guru, sebenarnya kita bersyukur pada Allah kerana Allah tentukan kita sebagai seorang guru. Bermakna Allah nak pilih kita untuk menjadi seorang yang baik sebenarnya. Dan itu yang pertama. Apabila seorang guru rasa izzah, rasa bersyukur, rasa bangga dia sebagai seorang guru, maka dia akan melakukan kerja dia yang terbaik. Dan dia akan mendidik anak-anak murid dia dengan cara yang terbaik. Kerana dia tahu bahawa usaha-usaha di dunia ini, ganjarannya insya-Allah bukan sekadar di dunia dan akhirat, insya-Allah. Yang keduanya, sebagai anggota masyarakat, sama ada kita seorang murid ataupun kita sebagai seorang ibu bapa, apa saja ahli masyarakat, kita seharusnya menghormati guru. Menghormati guru, walaupun mungkin di sana ada kelemahan-kelemahannya, hendaklah kita sebenarnya mengajar anak-anak kita supaya mereka menghormati seorang guru. Kerana di sana ada keberkatannya. Dan kita bimbang kalau kita sendiri mengajar anak-anak murid kita tidak menghormati guru, nantinya anak murid kita tidak mendapat keberkatan dari ilmunya dan menjadi orang-orang yang tidak baik. Dan sebab itulah kita budaya menghormati guru ini perlu ada. Dan kadang-kadang kita terharu dengan orang-orang yang dulu, orang yang lama, yang mereka menghormati guru-guru mereka walaupun guru mereka lebih muda daripada mereka. Jauh lebih muda.
Dan akhirnya sebagai kepada guru-guru saya berpesan bahawa bekalkanlah diri dengan ilmu yang mencukupi, dengan akhlak yang baik. InsyaAllah apabila kita menjadi seorang yang berilmu dan ikhlas dalam mengajar, insyaAllah kita akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah itu